Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita insya-Allah akan sambung semula siri yang keempat dalam menghayati doa ni. Pada siri ini insya-Allah saya akan membahaskan tentang hadis Nabi SAW tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerima doa hamba dalam bentuk tiga bentuk yang disebut di dalam hadis Imam Tirmizi dan juga disebut juga oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Nabi SAW menyatakan, ma 'alal ard muslimun yad'u Allah bida'watin laisa fiha ismun wala qati'atur rahim illa a'tahu Allahu biha ihda salas. Tidak ma 'alal ard muslimun, tidak ada di bumi ini satu orang muslim yad'u Allah, yang berdoa kepada Allah, laisa fiha ithmun, tak ada pada doa itu dosa, wala qati'atur rahim, tak ada juga pada doa itu dia tak minta nak buat berzina ke, ataupun dia nak minta ya Allah beri kepada aku arak ke. Ini doa-doa yang kita sebut dulu, doa ya'taduna fid du'a, melampau dalam berdoa, kan dia doa benda yang salah. Jadi tak ada dosa, tak ada. Wala qati'atur rahim, dia tidak ada juga wala qati'atur rahim, tidak ada juga memutuskan hubungan silaturrahim. Doa nak berkelahi adik-beradik dia, doa nak rampai harta dia ni ke, doa supaya adik-beradik dia jadi macam-macam, ataupun memutuskan silaturrahim. Tak ada dua unsur ni, kata Nabi. Mana-mana doa yang tak ada unsur ni, illa a'tahu Allahu biha ihdas salasa, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pada yang berdoa itu dengan sebab doa dia tadi, biha ihdas salas, salah satu daripada tiga perkara yang Nabi sebut. Salah satu daripada tiga perkara yang akan Allah berikan dengan setiap doa yang kita doa. Yang pertama, imma tu'ajjila lahu da'watuhu. Yang pertama, Allah, sama ada Allah akan menyegerakan permohonan dia. Dia akan tengok kesan daripada doa dia itu di dunia ni sendiri. Dia akan tengok, dia doa kemudian terus Allah mustajabkan. Maksudnya tu'ajjila lahu tu mungkin dia tengok dalam, dia minta Allah Ta'ala berikan rezeki, jadi kaya lah umpamanya. Mungkin tak tahun tu, tahun depan, tahun berikutnya, 3-4 tahun, muncul doa tu. Dia akan melihat hasil doa dia itu di dalam dunia ini. Dia minta sekutu kurnian dalam dunia ni, Allah Azza wa Jalla bagi terus di dunia ni lagi, dia melihat kesan daripada doa yang dia berdoa. Itu satu, Nabi kata. Dan ini biasanya menjadi harapan kita semualah, kerana kita insan ni, kita gopoh. Kita memanglah nak apa yang kita minta tu, kita nak tengoklah di atas dunia ni. Kemudian kata Nabi, wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah. Kedua, mungkin Allah Ta'ala tak bagi doa tu kat dia, tapi Allah simpan benda itu untuk dia di akhirat. Jadi benda yang dia minta tu Allah tak bagi. Saya buat contoh lah untuk kita faham. Kadang-kadang Allah tak bagi tu atas banyak sebab. Di atas sebab-sebab kehidupan dunia ni sendiri. Kan? Mungkin misalnya katalah, dia minta satu hal. Dia minta nak tengok cucu dia membesar. Tapi ajal dia telah menjadi ketetapan Allah.
Dia meninggal sebelum daripada tu. Tak dapatlah dia nak melihat doa dia tu. Kan? Tapi Allah tak sia-siakan doa tu. Allah simpan permohonan dia untuk dia di akhirat. Harapan dia nak tengok cucu tu, kebahagiaan dia tu, Allah munculkan untuk dia di syurga. Ini satu contoh lah, contoh yang saya buat. Kan? Mungkin juga sebagian orang dia minta dia nak jadi kaya millionaire. Allah bagi rezeki pada dia, jelmakan untuk dia. Tapi mungkin tak sampai lah macam yang dia minta tu. Kerana Allah tahu mungkin tak sampai tu mungkin lebih baik untuk dia. Kan? Tapi Allah tak sia-siakan apa yang dia pohon itu. Tetap akan menjelma untuknya pada hari akhirat kelak. Kan? Mungkin dia minta nak pergi pada suatu tempat. Di atas suatu keadaan, di atas satu kehidupan. Kerana hidup ni kita bukan seorang je. Ada keadaan-keadaan yang lain, umpamanya. Allah simpan hal itu untuk dia di akhirat. Kan? Hatta, katakanlah, dia minta supaya turun hujan. Kalau Allah takdirkan tak turun hujan, masa hari dia minta, ya Allah hari ni turun hujan. Allah tak turunkan hujan. Dia tak boleh fikir, doa aku hari ni minta turun hujan, tak turun ni telah sia-sia. Tak. Allah simpan doa tu untuk dia pada hari akhirat kelak. Dia akan memperolehi habuannya di akhirat daripada kurniaan akhirat yang la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, tidak pernah terlintas di dalam jantung hati manusia keindahan dia. Walaupun memang menjadi tabiat insan kita semua, kita inginkan apa yang kita doakan itu kita lihat muncul dalam hidup kita di dunia. Tetapi dalam masa yang sama kita kena tahu, apabila kita meninggal, kita pergi ke akhirat, mungkin kita akan terasa alangkah baiknya jika sebahagian doa itu menjelma di akhirat pada kehidupan yang sebenar yang mana kita perlukan. Mungkin dia minta nak hidup bahagia dengan seorang wanita ni. Allah bagilah, alhamdulillah dia dapat. Tapi bila dia fikir akhirat ataupun dia nak perolehi satu perempuan tu, Allah bagi perempuan tu. Tapi kehidupan di dunia. Tapi sebahagian orang dia minta satu perempuan, Allah tak bagi. Mungkin Allah bagi yang lain pada dia, yang mana sesuai pada dia. Allah tak bagi wanita tu atau lelaki tu. Allah tetap ganti dengan wanita ataupun lelaki yang membahagiakan dia, yang lebih tak boleh dibayangkan oleh dia sama sekali di akhirat kelak, pada kehidupan yang hakiki yang tidak ada penamat. Sesiapa yang ada keluarga ataupun ibu bapa yang telah meninggal, kita akan terasalah bagaimana sebenarnya perasaan kita ini apabila mengenangkan orang yang telah pergi menemui Allah Jalla wa'ala. Kita akan terasa bagaimana mereka dah apa-apa pun tak ada. Kalau kita nak bagi sumbangan apa, tak adalah kat mereka. Yang mereka harapkan keampunan Allah, pahala. Mereka harapkan kurniaan Allah. Sebahagian kurniaan itu muncul daripada amalan salih mereka. Muncul daripada ujian Allah atas muka bumi, sakit, demam, orang kata pada mereka dan seumpamanya. Sebahagiannya muncul daripada doa-doa mereka yang mereka tak lihat di atas muka bumi ini. Allah jelmakan doa itu pada hari akhirat pula. Yang berikutnya ialah kata Nabi SAW, wa imma an yasrifa anhu su wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithliha. Ataupun kata Nabi SAW, dengan doa yang dia minta tu, Allah Ta'ala jelmakan dia di dalam keadaan
dipelihara dia daripada keburukan yang seumpamanya. Dia minta satu benda, Allah tak jelmakan dalam bentuk yang dia minta, tapi Allah pelihara dia daripada keburukan-keburukan yang lain yang dia tak minta, tapi keburukan itu hadir. Lalu kadang-kadang kita kata, nasib baiklah hari itu aku tak kena. Uish, nasib baiklah benda tu datang dan selamatkan aku. Nasib baiklah keadaan itu berlaku. Sebahagiannya kita lupa ia adalah merupakan jelmaan daripada doa-doa kita yang muncul di dalam kehidupan kita. Allah gantikan, Allah pelihara. Allah kata selamat, betul-betul orang depan kena, aku tak kena accident tu. Sebahagiannya ialah disebabkan kemunculan itu datang daripada doa-doa kita yang kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jelmakan doa itu di dalam bentuk-bentuk itu. Dia berikan pada kita seperti mana yang kita minta. Seperti mana yang kita minta tu pun kita nak kena tahu. Kadang-kadang kita sebab tu kita gabungkan dengan siri yang telah saya sebut sebelum ni, iaitu tentang jangan melampau dalam doa. Kita minta rezeki. Kita minta rezeki, dia bagi rezeki kepada kita. Ya Allah, beri banyakkan rezeki aku. Dia bagi rezeki. Tak payah, ya Allah banyakkan rezeki aku dengan cara aku meniaga hari ni, kemudian dapat rezeki, meniaga perniagaan ni dapat rezeki. Itu sebab musabab. Allah merentasi sebab dan musabab. Sebab itu kita jangan ikat pelaksanaan doa yang Allah nak laksanakan pada kita dengan sebab-sebab tertentu yang kita hamba ni kadang sangat cetek di dalam mengandaikan kudrat Allah Jalla wa'ala di dalam memberikan apa-apa saja kepada hamba-hamba dia. Okey. Bila kita faham hal itu, kita minta pada Allah. Allah tak sia-siakan. Tiba-tiba kita, alhamdulillah, orang lain semua jatuh satu sakit, kita tak sakit. Allah bagi pada kita tak kena penyakit tu, kena penyakit ni. Kita pun duk kata, oh, aku ni alhamdulillah lah, tak kena. Ada petua apa? Orang tanya, makan apa? Tahu alhamdulillah Allah tak bagi. Mungkin kita teringat yang kita makan itu dan makan ni, tapi sebahagiannya ialah daripada jelmaan, daripada doa-doa kita yang Allah peliharakan kita daripada terkena keburukan-keburukan yang lain. Sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sahabat dengar hadis ini daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pun rasa motivated. They feel motivated to make doa more and more. Rasa nak doa lagi, nak doa lagi, nak doa lagi. Lalu mereka tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza nukthir Rasulullah, kalaulah kami ni membanyakkan doa, banyak sangat doa, apa saja doa, kan? Sehari tu mungkin minta beratus ribu kali diminta. Tengok tu diminta Allah, ingat ni minta Allah. Tengok tu berkenan minta ke Allah. Setengah orang dia diingat apa dia semua boleh minta Allah. Orang dia tak faham. Allah suka orang yang minta. Dia tengok Allah, orang ada kereta, ya Allah bagi aku kereta tu. Dia minta, idza nuksir. Idza nuksir. Jika kami membanyakkan doa. Nabi SAW kata, Allahu akthar. Allah lebih banyak. Lebih banyak tu bukan zat Allah, tapi lebih banyak di dalam menerima. Kamu minta 10, dia bagi kamu berlipat kali ganda. Apabila kita mendengar hadis ni, Nabi SAW ni, kita akan merasai betapa tidak ada doa kita yang sia-sia. Semuanya tetap tersimpan di dalam akaun kita di sisi Allah. Mungkin daripada hari kita dah kenal Tuhan daripada kecil, kita berdoa. Sehingga umur kita ni mungkin 30, 40, 50, 60, 70. Mungkin sebahagian besar daripada doa-doa kita itu, kita sendiri pun dah lupa. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak lupa kepada doa-doa kita itu. Tersimpan doa-doa kita itu di sisi Allah Jalla wa'ala. Dan kita akan di akhirat kelak, oh, aku telah doa. Sekurang-kurangnya apabila kita doa, the first thing yang kita akan dapat, pahala berdoa. Tentulah.
Kemudian semua janji-janji ni. Kadang-kadang kita dapat satu kurniaan pada kita fikir tak benar pun kita doa yang ni. Kita lupa. Kita doa ke rezeki, kita guna kurniaan yang lain. Allah hadirkan itu sebahagian daripadanya. Allah pilih yang itu bagi kepada kita sesuai untuk kita. Subhanallah. Sahabat kata idza nuksir, Nabi jawab Allahu aksar. Rasulullah, jika kami banyak asyik minta je ke Allah. Nabi SAW kata Allah itu lebih banyak. Yang ini lebih besar kurniaannya untuk dia bagi kepada hamba-hambanya yang meminta kepadanya. Jangan duk risau. Jangan duk buat satu teori. Malulah aku banyak sangat nak minta pada Allah. Ini bukan cerita makhluk. Ini Allah, dia suka kita meminta padanya. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, Nabi SAW menyatakan, laisa syai'un akrama 'ala Allah azza wa jalla min ad-du'a. Nabi menyatakan tidak ada sesuatu yang lebih mulia pada Allah lebih daripada doa. Maksudnya daripada amalan-amalan perkataan ni, zikir dan berbagai-bagai lagi, perkara yang paling mulia, yang paling Allah suka ialah seseorang berdoa padanya. Dalam apa saja kita doa. Minta rezeki, Allah suka hamba yang minta kat dia. Nabi kata, laisa syai'un akrama 'ala Allah azza wa jalla min ad-du'a. Tak ada sesuatu yang lebih mulia pada Allah lebih daripada doa. Maksudnya seorang tu kalau dia duduk berdoa je, itulah ibadah perkataan yang paling besar dia. Kenapa? Kerana doa itu menzahirkan tadarruk. Doa itu melahirkan iftiqar. Doa itu menzahirkan kerendahan diri hamba kepada Allah Jalla wa'ala. Bila satu orang berdoa, tanda dia merendah diri dia kepada Allah Jalla wa'ala. Allah suka kerana hubungan kita dengan Allah ialah hubungan Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan, kita sebagai hamba yang sentiasa merasa hina dina diri kita di depan kebesaran dan keagungannya. Doa menterjemahkan itu. Apabila kita merintih dan meminta kepadanya dengan segala lafaz-lafaz yang kita pilih yang terbaik supaya kita rendah diri kita kepadanya, hina diri kita kepadanya, dan kita meminta daripadanya. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala kata, Nabi kata, doa adalah perkara yang paling hamba suka. Sebab itu sebahagian hamba dia suka berdoa. Allah sayang kat dia. Saya tengok sebahagian orang asyik berdoa. Dia suka berdoa. Subhanallah. Macam-macam perkara muncul dalam kehidupan dia. Kurniaan-kurniaan yang dia sangka dan yang dia tak sangka. Yang dia minta dan yang dia tak minta muncul dalam hidupnya. Allah sayang kat dia. Dia rasa dia tak minta. Tapi itulah jelmaan doa dia. Allah tahu kenapa dia minta satu benda tu. Allah umpamanya dia minta untuk ada satu hal. Allah tak bagi. Tapi Allah tahu tujuan dia minta tu dia nak kebahagiaan. Dia nak kegembiraan. Allah bagi hal yang lain yang membahagiakan dia, mengembirakan dia juga. Kerana Allah memilih untuk dia. Al-khairu fi makhtaruhullah. Yang terbaik itu apa yang Allah pilih untuk kita. Kita minta pada dia. Kita nak keluar rumah, tengok tu kita minta. Tengok orang jual buah, teringin buah, kita minta. Kadang-kadang lah, ini bukan satu contoh. Tapi saya cerita pengalaman. Kadang-kadang nak makan, kita rasa nak makan buah tertentu, durian, tengok sedap. Kita angkat, ya Allah, berilah pada aku rezeki aku durian yang baik. Sebahagian orang saya cerita, dia tersenyum. Saya kata, saya doa. Dan saya dapati, memang Allah hadirkan. Kalau tak hari itu, petang itu, besok pagi, tetap dihadirkan apa yang minta. Kadang-kadang dia hadirkan lagi buah-buahan yang lain. Saya nak ceritalah, tuan-tuan pun mungkin ada pengalaman yang jauh lebih baik daripada saya. Saya yang biasa-biasa ni pun, macam tu,
Bagaimana pula hamba-hamba Allah yang sentiasa dekat dengan Allah, yang pandai berdoa, pandai merintih kepada Allah Jalla wa'ala. Kan? Tentulah kurniaan Allah lebih banyak kepada mereka ini dengan perkataan-perkataan mereka yang mustajab, dan Allah suka dengan perkataan mereka. Doa kepada Allah. Jadi kalau doa ini adalah merupakan amalan kita setiap hari, doa. Sampai kita pun tak boleh nak bilang jumlah doa. Bukan nak kena mestinya sentiasa doa tu nak kena dalam solat. Memang doa dalam solat itu bagus. Seperti mana yang telah saya syarahkan malam tadi dan sebelum-sebelum ni. Tapi kita sambil bawa kereta tengok, kita boleh doa, ya Allah, orang tu kau telah berikan, pohon kau berikanlah juga padaku. Kita tengok satu hamba Allah susah tepi jalan, ya Allah berikanlah rezeki untuk dia. Allah hantar malaikat doa untuk kita. Malaikat yang diwakilkan, dia doa untuk kita, walaka mislu zalik, untuk kau serupa tu juga. Kita tengok pokok orang subur, ya Allah suburkanlah pokok tanaman aku. Kita doa sentiasa. Kita tengok orang anak orang, kita, ya Allah peliharalah anak-anak aku daripada balak. Kita sentiasa nak sampai ke pejabat kita tu, macam-macam doa kita sebut. Tak payahlah orang lain dengar, antara kita dengan Allah Jalla wa'ala. Banyak kita doa. Mungkin kita rasa banyak betul aku minta pada Allah. Iza nuksir, sahabat Nabi kata, Allahu Akbar. Allah lebih banyak daripada itu di dalam menerima. Kita pun mungkin dah lupa lah sebahagian doa kita. Allah tak lupa. Dia tetap munculkan semua doa itu di dalam kehidupan kita. Dan doa itu menjadi semulia-mulia perkara. Apabila kita hadap Allah nanti, inilah perkara yang mulia yang kau buat sebagai hamba aku ketika kau hidup di dunia. Kau berdoa kepada aku. Kerana Nabi kata, laisa syai'un akrama ala Allah azza wa jalla minad doa. Tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah daripada doa. Subhanallah, Rahman, Rahim. Kasih Allah Ta'ala ni, penyayang. Bukan saja dia mustajabkan kita, dia jemput kita berdoa. Dia mustajabkan, kita lupa doa kita, dia simpan semua. Dia bagi kat kita, tak di dunia, di akhirat. Tak dia bagi minta macam mana kita minta, dijelmakan dalam berbagai warna dan cara. Kemudian pula Allah Jalla wa'ala itu, dia akan berikan kepada kita dalam doa itu. Mungkin sebahagian dipelihara kita daripada daripada bencana, daripada pelbagai-bagai sekali lagi. Doa. Orang yang tak doa ni takabur. Orang yang malas berdoa takabur. Macam na'udzubillah, macam saya sebut sebagai orang macam balak menimpa dia, tapi dia keras, dia tak rasa susah nak doa. Kita doa lah. Doa lah ni kata. Tapi nak kena hampa tolong juga. Ya doa, memang usaha kena buat. Tapi doa tak boleh dibandingkan dengan tolongan manusia. Doa ialah absolute, mutlak, yang paling besar, yang tak dibandingkan. Yang tak dibandingkan. Kalau Allah tak campakkan tu, artinya kita menyanggahi apa yang Allah sebut. Yang kita doa sebut itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya pada engkau kami mengabdikan diri. Hanya pada engkau kami mohon pertolongan. Allah suruh kita abdi pada diri dia, mengabdikan diri pada dia. Dia suruh kita doa kat dia. Dia suruh kita doa pada dia. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW kata, man lam yas'alillaha yaghdab alaihi. Siapa yang tak minta pada Allah, Allah murka kat dia. Na'udzubillah, tuan-tuan. Kalau kita, Allah, na'udzubillah, daripada jadi manusia yang very dry. Some people, na'udzubillah. Kita doa saja. Doa lah. Berapa kali banyak nak doa so. Sebahagian tu kita doa lah. Doa lah. Tak nampak pun, tak menjadi pun, kau berdoa. Na'udzubillah. Na'udzubillah. So, dia ingat Allah siapa? Dan semua doa. Kadang-kadang Allah tak campak, angkat tangan berdoa. Ya Allah bagi. Dia tak hadir merendahkan diri, tadarruk, rasa
inkisar, rasa pasrah, rasa hina dina di hadapan kebesaran kerajaan Allah Jalla wa'ala, di hadapan kebesaran Allah Jalla wa'ala. Dia tak minta pada Allah. Dia minta sekali hari itu doa lah, tak ada apa. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Sebab tu Nabi kata, man lam yasa'illah yaghdab alaihi. Siapa yang tak minta daripada Allah Ta'ala, Allah murka kat dia. Sebahagian daripada masalah yang menimpa manusia, yang bunuh diri, yang frust, yang tension, anxiety, tak boleh nak kontrol diri, Allah Ta'ala alam, Allah uji mereka. Tapi mungkin sebahagian daripadanya kegagalan untuk berdoa kepada Allah Jalla wa'ala, sehingga Allah murka kepadanya. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibn Majah yang sahih, sama dengan hadis yang itu, Nabi menyebut, man la yad'ullaha yaghdab alaihi. Siapa yang tak berdoa pada Allah, Allah murka kepada dia. Siapa yang tak berdoa pada Allah, Allah murka pada dia. Bila salah satu, na'udzubillah, Allah munculkan kemurkaannya itu dalam berbagai cara. Manusia ni ada yang buat dosa, maksiat pada Allah, tapi dia berdoa, dia bertaubat, dia minta Allah ampun. Allah tahu anak Adam buat salah, tapi bila dia buat dosa, dia minta ampun berpuluh kali dosa, bila Allah mengampuni dosa. Tapi bila dia enggan berbicara dengan Allah, enggan minta, ya Allah tolong. Bila mari nak minta rezeki, dia duk fikir orang tu nak tolong dia, orang ni nak tolong dia. Tak apalah sebab musabab di dunia ni, tapi rezeki Allah yang beri. Bila dia nak diduduk, ada kedudukan dalam dunia ni, dia fikir, kalau orang tu angkat aku, kalau orang tu recommend aku, kalau kabel aku kuat. Itu yang bermain dalam fikirannya. Dia tak tahu Allah yang memberikan semua hal ini kepada insan. Sejauh mana usaha orang lain pun, jika Allah tak mengangkat seorang, tidak memberikan apa-apa kesan. Para ulama dahulu ada yang dipenjara, disebat dan dihukum, dihalau oleh kaumnya seperti para nabi. Tapi Allah mengangkat mereka, mereka tetap mulia akhirnya di sisi manusia, apatah lagi di sisi Allah Jalla wa'ala. Demikian rezeki. Kalau Allah bagi penuh harta, emas sepenuh rumah kita, kalau diberikan kesakitan, tidak sihat, ketidakbahagiaan, kekusutan, masalah, kita tidak menikmati apa pun yang ada di keliling kita. Apa pun yang ada di keliling kita. Sebab itu doa pada Allah, minta, ya Allah, Allahumma in. Nabi minta sehingga dalam sujud. Nanti kita akan jumpa hadis itu. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiatik wa fujaati naqmatik wa min jami'i sakhatik. Hadis Muslim. Ya Allah, aku mohon daripadamu, jauhkanlah daripada hilangnya nikmatmu dan berubahnya afiat yang ada pada yang telah kau berikan. Daripada afiat tak jadi afiat. Wa fujaati naqmatik, daripada mengejutnya datang bala. Wa min jami'i sakhatik, minta jauh daripada semua kemurkaan. Subhanallah. Allah murka, salah satu orang yang Allah murka apabila dia tak berdoa. Bila dia tak berdoa, manusia ni salah satu perkara yang tension, tertekan, kerana bila dia tertekan, orang suruh dia pergi jumpa kaunselor. Dia katakan ada sesi orang berbicara dengan dia. Bila orang berbicara dengan dia, dia dapat luahkan. Tak apalah, itu sebab musabab. Tapi bagi orang yang selalu berhubung dengan Allah Ta'ala, dia tak rasa tak ada siapa nak bicara dengan dia. Every day, every night, dia akan sentiasa berbicara pada Allah, menceritakan masalah dia, mengadu tentang diri. Allah Maha tahu apa yang berlaku pada kita. Tapi Allah itu sukakan ilhah. Dia sukakan hamba itu merintih kepadanya. Sebab itu Nabi Ayub AS apabila disebut, Rabbi anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, aku ini ditimpa mudarat, sedangkan engkau yang maha pengasih di kala yang pengasih. Allah kata apa? Bila dia kata anni massani ad-dur
wa anta arhamur rahimin. Aku ini ditimpa daripada aku ditimpa mudarat, kesusahan, kesakitan, dan dia kena penyakit. Wa anta arhamur rahimin. Engkau itu arhamur rahimin, yang paling penyayang di kalangan yang penyayang. Allah kata, fastajabna lahu. Kami sahut doanya. Sehingga ulama-ulama kata, mana doa dia? Dia merintih, dia berbicara pada Allah. Itulah doanya. Kerana Allah tahu harapannya itu dia sembuh. Harapannya itu dia sembuh. Aku ni terkena mudarat, engkau maha penyayang. Sebab tu hamba yang apabila dia dalam apa keadaan, dia tahajud, dia bangun sentiasa tiap-tiap malam merintih, cerita kehendak dia, cerita apa yang dia nak daripada Allah. Hamba ni insya-Allah dia tak tension. Dia tak serabut. Dia ada saluran dia. Manusia kita cerita, ada yang boleh faham, ada yang tak boleh faham dengan apa yang kita cerita. Ada yang dia dengar sajalah, supaya ada ears, ada telinga yang sudi mendengar. Kan? Macam orang putih kita bagi telinga kau lah untuk kita dengar kan. So, dengar, tapi belum tentu dia boleh buat apa. Kalau dia buat apa dengan limitation, it's very limited as a human being, sebagai manusia. Tetapi Allah Azza wa Jalla apabila dia mendengar rintihan hamba, dia menjelmakan semua yang hamba rintih itu di dalam berbagai-bagai cara. Doa pada Allah, minta pada Allah. Saya kadang-kadang orang datang jauh, saya kata nak mengadu pada mufti, nak jumpa Dr. Mazhar. Saya kata tak apa, boleh. Memang boleh kita jumpa, panggil nak ambil nasihat. Agama pun suruh untuk kita syura, bermusyawarah dengan orang. Tapi masalah insan, yang pertama dia mengadu pada Tuhan. Berbicara sepenuhnya, setiap hari berbicara dengan Allah. Itulah ubat yang patut kita tanamkan kepada orang-orang yang dalam keadaan tension, anxiety sekarang banyak. Duduk, murung, tak tahu, tak ada telinga yang nak mendengar. Jika dia ada Allah. Sebab tu ulama-ulama salihin yang di penjara apa, orang yang tension dalam penjara, mereka duduk dalam penjara. As-sijnu riyadah. Duduk dalam penjara tu satu latihan pada mereka. Mereka sentiasa doa, berbicara. Imam Ahmad masuk dalam penjara. Ibn Taymiyah masuk dalam penjara. Kan? Ramai para ulama yang dipenjarakan. Tetap mereka rasa bahagia kerana Allah itu di mana-mana saja. Tak menunggu waktu. Macam kata penyair, la tas'alanna bani Adam hajatan. Jangan kamu minta daripada anak Adam hajat kamu. Wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu. Mintalah kepada dia yang pintu-pintunya itu tidak ada hijab. Allah tak ada hijab. Kau nak buat appointment, mai jumpa, masa mood dia baik baru boleh. Tak. Anytime boleh doa pada Allah. Cumanya memanglah ada waktu yang bad, waktu yang sangat baik, waktu yang sangat mustajab. Tapi waktu-waktu yang lain, mungkin waktunya bukan Lailatul Qadar. Mungkin waktunya bukan Hari Arafah. Tapi pada waktu itu, hamba tu benar-benar luluh dan pasrah kepada Tuhan dia, kepada Allah. Ketika itu sangat mustajab doa dia kalau dia doa pada Allah Jalla wa'ala. Sangat mustajab bila dia doa pada Jalla wa'ala. Sebab itu, maka dia doa kepada Allah dalam semua keadaan dia. Terutama pada masa hati dia luluh, pasrah. Tidak ada siapa lagi pengharapan melainkan Allah. Mustajab insya-Allah. Penyair syair itu dia kata apa? Sambung dia kata apa? Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani Adam hina yus'alu yaghdabu. Allah itu murka bila engkau tinggal berdoa padanya. Anak Adam pula jika banyak kita duk minta kat dia, lama-lama dia marah kat kita. Dia kata banyak kali dia minta. Ni berapa kali dah duk minta. Allah pula lagi banyak kali hamba minta, lagi dia suka. Nanti kita akan jumpa hadis-hadis dalam siri akan datang. Suara-suara yang selalu didengari di langit ini, malaikat pun tahu suara ni sentiasa doa. Mustajabkan dia. Ini ada suara tak pernah doa. Mai ada masalah barulah teringat.
nak doa. Tu pun kadang-kadang suruh orang yang sembahyang hajat. Bukan dia nak doa. Aduh, sebagian tu nak pergi upah. Dia nak broker pula. Seolah-olah dia hampir lah, minta kat dia. Padahal Allah suruh kita minta. Dia tak doa, minta. Suruh ustaz lah minta. Doa. Dia ingat dia ada duit, upah ustaz mayar hajat. Dia ingat Allah ni apa? Kontraktor ke? Dia ingat menteri yang makan rasuah ke? Ataupun apa? Na'udzubillah min zalik. InsyaAllah kita akan sambung lebih masa hari ni. Saya pun tadi terlewat sikit. InsyaAllah kita akan sambung siri ini pada besok hari insyaAllah. Dan kita sama-sama mudah-mudahan sentiasa menjadi hamba Allah yang berdoa. Dan hari ini juga hari Ashura, hari yang ke-10 daripada bulan Muharram, dan saya percaya kebanyakan tuan-tuan berpuasa. Semoga Allah Ta'ala menerima amalan kita pada hari ini insyaAllah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.